Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Baik, ini kita mula muhadarah ula lah. Minggu lepas kita secara ringkas je lah. Dan briefing berkaitan performa atau syllabus. Jadi hari kita masuk dalam kuliah ulumul hadis, muhadarah ula dan muhadarah tsaniyah. Jadi boleh catatlah mana-mana kalau nak catat Baik, secara ta'arifnya kita dah bincang minggu lepas. Hadis itu dari sudut bahasa dan sudut istilah Bila hadis dari sudut bahasa dipanggil ilmu hadis ni, ilmu ni dipanggil idrak sebab kita bincang subjek ini berkaitan ilmu hadis. Bukan setakat hadis saja tapi ilmu yang membicarakan tentang hadis. Jadi al-ilmu lughatan huwa idrak. Idrak ni maksudnya mengetahui. Ilmu tu untuk diketahui. Jadi wal farqu bainahu wa baina ma'rifah. Apa beza di antara al-idrak atau al-ilmu tu dengan ma'rifah? Ma'rifah pun kalimah Arab juga tapi ada perbezaannya. Anal ilma yutlaqu li idrak al-kulliyat. Ini dalil. Ilmu itu diartikan dengan untuk mengetahui secara umum daripada dalil ataupun bukti yang ada. Manakala al-ma'rifah li idrak al-juz'iyat, untuk mengetahui perkara-perkara secara terperinci. Itu beza ma'rifah dengan ilmu. Kalau kita bincang berkaitan akidah, ma'rifatullah bermaksud ilmu yang lebih mendalam berkaitan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu yang hadis, ma'rifah hadis, ilmu yang lebih mendalam berkaitan hadis. Wal hadis lughatan lidul qadim. Ini hadis dari sudut bahasa lawannya qadim. Hadis ni baru, qadim ni lama, azali Wa ista'mal fil lughah aidan haqiqatan fil khabar. Jadi digunakan juga dalam bahasa iaitu hakikat dalam kekhabaran. Jadi dalam kamus kata apa? Al-hadis bermakna al-jadid wal khabar. Ada maksud yang baru, hadis ni perkara yang baru ataupun khabar ni perkhabaran. Okey. Dari sudut istilah ulama Islam pula, hadis sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, pengakuan, sifat, kejadian dan akhlaknya. Ini kita bincang minggu lepas kita straight. Yang baru masuk Okey. Ini pembahagian ilmu hadis Kita ada dua pembahagian ilmu hadis iaitu ulumul hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Jadi kita belajar yang mana? Kita belajar ilmu hadis dirayah ni. Ini berkaitan dengan riwayah ni kita belajar dalam hadis yang lepas lah, hadis tarbiyah. Untuk ulumul hadis kita bincang berkaitan hadis dirayah. Dirayah ni apa kandungannya? Ilmu musalal hadis, kaedah-kaedah jarah wa ta'dil. Jarah wa ta'dil maksudnya menentukan status rawi itu sama ada mereka ini sifatnya benar atau sifat mereka ditolak. Ilmu rijal, rijal maksudnya perawi hadis nak mengenal sifat dia, sanad dan sebagainya. Ilmu alal hadis, ilmu berkaitan dengan illah, sebab-sebab hadis itu dikeluarkan. Ilmu takhrij ni berkaitan dengan ilmu untuk kita keluarkan daripada sumber mana hadis tu. Dan dirasah asanid dan kajian sanad sama ada bersambung ataupun tidak. Kemudian ilmu yang termasuk juga bawah ini, dirayah ada dua isnadiyah ni sanad ni matan. Sanad apa sanad? Rawi lah. Matan lafaz hadis. Ilmu berkaitan matan pula mengenal hadis gharib, syarah-syarah hadis dan fiqhahnya dan mukhtalaf hadis atau muskil hadis, asar dan nasah mansukh. Ini berkaitan dengan matan. Baik. Kita lihat kedudukan sunnah nabawiyah dan hujjatiha. Kedudukan sunnahnya. Apa kedudukan hadis Nabi ini dalam Islam? Minal muqarrar ladai jumhur muslimin, daripada satu ketetapan di kalangan jumhur ataupun orang-orang Islam, ulama Islam, anna sunnah nabawiyah ia masdarut tashri'i ats-tsani.
Sunnah Nabawiyah ni merupakan sumber pensyariatan yang kedua fil Islam, dalam Islam. Ba'da Al-Quran, Nurul Karim, selepas Al-Quran. Wa min al-muqarrar aidan an taqdim Al-Quran ala sunnah Nabawiyah. Dalam ketetapan juga hendaklah didahulukan Quran daripada sunnah Nabi. Taqdim i'tibari bi annahu asal hiya al-far'u. Maknanya dari sudut i'tibarnya didahulukan kerana Al-Quran tu perkara asal, al-asal. Yes. Sebab dia datang dari Allah Ta'ala. Hadis juga datang ilham dari Allah Ta'ala tapi diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran asal li'annahu sabit wal maqtu' bih. Quran ni dia asal kerana dia sabit, tetapnya sifatnya tetap, dia tak berubah. Dia tak boleh berubah sampai kiamat. Dan maqtu' bih, dan terputus. Terputus maksudnya tiada argue lagi lah, tiada persoalan lagi. Ala jumlah wa tafsil, secara jumlah dan secara terperinci. Okey. Wa sunnah maqtu' biha ala ijmal faqat. Sunnah maqtu' juga tetapi secara jumlah, secara ijmal saja, ijmali saja. Maksudnya perkara-perkara yang datang Nabi sallallahu alaihi wasallam kita kena ambil juga tetapi secara umum saja. Kalau ada Al-Quran kena asasnya kepada Al-Quran. Wal Quran asal, Quran ni asal kerana sunnah inama istanadat fi hujjatiha, kerana disandarkan hujahnya itu ala ma qara'u kitab Al-Karim, apa yang telah ditetapkan dalam Al-Quranul Karim. Segala hujah dalil yang dibawa oleh sunnah mestilah dia bertetapan dengan Al-Quranul Karim. Baik. Kita lihat kedudukan As-Sunnah Nabawiyah dalam Quran. Yang dia berkisar berkaitan dengan penerangan sunnah bagi Al-Quran. Yang pertama, ma ja'a fi sunnah waqifan lamma ja'a fil Quran Al-Karim wa muakkidan lahu. Sunnah ni didatang sesuai atau sama kata dengan apa telah datangkan dalam Quran dan meneguhkan lagi apa yang ada dalam Quran. Contoh, ni satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa itaz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Ini berkaitan dengan hadis rukun iman. Jadi hadis rukun iman ini dia ja'a muakkidan wa muwafiqan li kulli ayat. Dia meneguhkan dan sesuai bagi setiap ayat allati nassat ala wujub hazil arkan. Yang mana telah dinaskan, telah didatangkan dalam keadaan wajib pada mentaati rukun ini duna ayyazida 'alaiha tafsilan, tanpa ditambah secara terperinci ataupun dijelaskan. Tak perlu kita tambah apa-apa, dah jelas dah. Ini salah satu kaedahnya ataupun kedudukan sunnah dalam Al-Quran. Baik. Yang kedua, ma ja'a fi sunnah nabawiyah mufassilan. Jadi Quran sunnah ini datang sebagai memperincikan mujmal Al-Quran untuk ayat-ayat Quran yang secara umum, wa mukhassasan li'amati, dan mengkhususkan bagi sifat yang umum dalam Quran, au muqayyidan limutlaq, untuk menghubungkan di antara ayat-ayat yang tunggal dalam Quran, wa mudihan li mushkilah, dan untuk menjelaskan kesukaran-kesukaran ada dalam Quran, wa mubayyinan li mubhimah, dan menerangkan kesamaran dalam Quran. Ini fungsi sunnah. Contoh, menerangkan selawat 5, solat 5 waktu, menentukan waktunya, kaedahnya dan hukum-hukumnya. Okay. Contohnya menerangkan kadar zakat yang difardukan, waktu-waktu kewajipan bayar zakat, jenis-jenis harta yang dizakat. Wa aghlab sunnah, kebanyakan sunnah min hadzal nau', daripada jenis ini, wa li hadzal ghalabah wasifat bi annaha mubayyinah lil kitab, dan biasanya dia disifatkan bahawa sunnah ini menerangkan bagi Al-Quranul Karim. Baik, itu adalah kedudukan sunnah yang kedua. Kedudukan sunnah yang ketiga, as-sunnatul muqarraratu li hukmin sakat anhul Quran. Sunnah ini dia menetapkan bagi hukum yang tidak disebut dalam Quran. Sakat anhu maknanya tak disebut pun dalam Quran. Ya. Ini hadza nau' min bayan huwa mu'abbir anhu istiqlal sunnah bitasyri'. Ini dipanggil sebagai kebebasan sunnah dalam menentukan hukum syarak. Ya. Okey, ini contohnya di sinilah. Contoh ini diterangkan oleh kitab Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Alam Al-Muwaqqi'in an Rabbil Alamin.
Antaranya fungsi hadis ni ialah contohnya hadis tahrim zawaj mar'ah ala ammatiha wala khalatiha. Contohnya hadis yang mengharamkan seorang mengahwini seorang perempuan mengahwini pakcik dia. Dia sama ada sebelah ayahnya atau sebelah maknya. Okay. Kemudian juga wala hadis tahrim ar-rida' li kulli ma yuhamil nasab. Hadis mengharamkan susuan bagi yang diharamkan dalam nasab. Maksudnya jika orang anak susuan ada perkara-perkara yang juga diharamkan, ada yang dihalalkan dan seterusnya lah. Hadis syuf'ah, hadis berkaitan rahnu, daidarian dan sebagainya. Ini contoh-contoh hadis yang tak disebut dalam Al-Quran. Baik, selesai. Kemudian ini penerangan lah berkaitan ulumul hadis tadi. Kita bincang lah. Ya, ini penerangan beberapa syekh ataupun orang alim ulama berkaitan dengan ulumul hadis. Syekh Izzuddin bin Jamaah dia kata ulumul hadis ilmu bil qawanin, ilmu undang-undang. Yu'rafu biha ahwal sanad wal matan, dikenali berkaitan sanad dan matan. Ibn Hajar Asqalani kata ma'rifah qawaid, mengenal kaedah-kaedah dan ma'rifah hal rawi wal marwi, mengenal keadaan rawi dan yang dirawikan. Ya, ini semua kaedah-kaedah lah. Okey. Ini syarah dia tak apa ni. Okey. Ya, ini contoh rawi lah. Rawi daripada sahabat, dari Rasulullah, an sahabat, an tabi'in, an tabi' tabi'in. Ini dia strukturnya. Tapi ada juga setengah hadis tu dia tiba-tiba terus sahabat. Kadang terus tabi'in dan tabi' tabi'in. Dia ada hadis tertentu Okey. Ada juga hadis berkaitan dengan min haitsu qabul wa rad. Ilmu hadis ni juga membincangkan hadis itu diterima ataupun ditolak. Hadis qabul, hadis terima ialah hadis sahih dan hasan. Hadis tolak itu hadis dhaif. Tapi itu mardud. Okey. Tak apa ni. Okey. Kemudian ini nama-nama istilah ilmu ulumul hadis ni, bidang ni, ini antara nama-namanya lah. Kalau dikatakan musalal hadis, samalah ilmu hadis juga. Ya, musalal athar, ulumul hadis, anwa, ni semua nama-nama berkaitan dengan ilmu hadis. Kalau nak cari kitab, tag nama ni, keluarlah berkaitan ulumul hadis. Okey. Ma farqu baina ulumul hadis wa anwa hadis? Apa beza di antara ilmu hadis dan jenis-jenis hadis? Soalan ni. Okey. Ini yang tadi tu. Ulama membahagi kepada dua, iaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Ini yang disebut yang mula dalam gambar rajah tadi tu ilmu hadis khasah bi riwayah. Ini riwayah dia berkaitan dengan apa? Ilmu yashtamilu ala naqal aqwal Nabi SAW. Ilmu yang membincangkan atau mengandungi sesuatu yang diambil daripada kata-kata Nabi Muhammad SAW, perbuatannya, riwayatnya, dhabitnya dan kebebasan lafaz-lafaznya, beberapa lafaz-lafaznya. Ilmu khas dirayah, ini ilmu yang mengenal hakikat riwayat. Rawi itu siapa? Syarat dia, jenis-jenisnya, hukum-hukumnya, hal rawi, keadaan rawi itu, syarat rawi, jenis-jenis sifat-sifat rawi dan berkaitan dengannya. Berkaitan Ini contoh hadis riwayah lah. Okay. Kita bicara waktu yang dirayah. Tadi dah bincang lah tadi. Baik, faedah ulumul hadis. Apa faedah kita belajar ulumul hadis ni? Ilmu berkaitan dengan hadis ni, sanad ni. Yang pertama, annahu tamma dzalika hifzuddin al-islami min tahrif wa tabdil. Sesungguhnya dia menyempurnakan dalam menjaga agama Islam ni daripada penyelewengan dan penggantian. Hari ni banyak hadis palsu. Hadis Syiah, hadis daripada Qadiani, hadis daripada Kristian, hadis daripada Yahudi, macam-macam hadis lah. Jadi Islam dapat dijaga melalui kaedah ilmu ni. Yang kedua, anal qawaid hadzal ilmi tajrimu alim khatar wa ain al-azim al-yaqa ala man yatasahal fi riwayatil hadis. Jadi kaedah yang kedua ialah kaedah ilmu hadis ini menjauhkan orang yang berilmu ni, alim ni, khatar, satu bahaya yang besar yang berlaku, alladhi yaqa, yang berlaku pada sesiapa yang mengambil mudah dalam riwayat hadis. Man yatasahal fi riwayatil hadis. Sampai ambil mudah aja. Dia kata dengar aja hadis, dengarnya hadis. Sedangkan dia ada sumbernya. Wa fi hadis sahih al-mustafid anhu. Ya, dalam hadis sahih yang didapati daripadanya,
man hadatsa anni bihadis yara annahu kadhiba fa huwa ahadul kadzibin. Ya. Ini satu hadis Rasulullah SAW. Ya. Siapa yang berbicara tentangku satu hadis yang diriwayatkan bahawa dia berdusta dan dia adalah salah seorang daripada orang-orang yang berdusta. Ya. Ini ancaman Rasulullah kepada orang yang memainkan hadis. Ya. Dalam hadis yang lain, man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang mendustakan padaku maka dicampakkan kedudukannya dalam api neraka. Nauzubillah min zalik. Ya, jadi dia dapat kaedah untuk jauhkan orang alim ini mengambil mudah berkaitan hadis. Yang ketiga, anna hadzal ilmi qad ajda faidatan wa azimatan fi tanqiyati azhan wal khurafat. Ilmu ini menjadi ilmu yang paling baik, yang mempunyai faedah yang besar dalam menafikan ataupun menguatkan pemikiran kita daripada perkara-perkara khurafat. Perkara khurafat lah, banyak perkara-perkara khurafat. Okey, ini kata Hafiz Al-Iraqi rahimahullah berkaitan dengan hadis lah. Sebentar apa ni, saya skip je. Ni Ibn Hajar Asqalani, saya sendiri. Ini antara kepentingan belajar hadis dari seperti kepentingan ulumul syariah. Ini pun dah tadi dah bincang tadi dah. Ya. Ini cuma perincian je lah. Okay. Okay. Kita masuk muhadarah yang kedua. Ahamiyatu dirasah ulumul hadis wa nash'atuha. Kepentingan belajar ilmu hadis dan perkembangan ilmu hadis. Okay. Ghayah hadzal ilmi. Apa matlamat ilmu ni? Yang pertama, al-amalu bil maqbul min hadis an-nabawi. Beramal dengan hadis-hadis yang makbul. Makbul maksudnya yang diterima, yang sahih atau yang hasan daripada hadis Nabi. Al-fawzu bis sa'adah fi dunya wal akhirah, berjaya dengan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebab hadis yang betul ni panduannya betul. Muhimmatuhu, kepentingannya, annahu yaqumu ala fahsil riwayah. Dia terdiri daripada riwayat yang betul, yang tepat. Syurut ni, dan syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Wa anwa'iha, jenis-jenisnya. Dalam tutorial lepas saya ada minta buat tugasan tu, itu antara jenis-jenis hadis lah. Ni ada hadis maqtu', ada hadis sahih, hasan, ada maudhu' dan sebagainya lah. Itu kita tak bincang lagi, kita bincang. Wa ahkamuha, hukum-hukumnya, hal riwayah, hal rawi atau periwayatannya, wa qimatul hadis, nilai hadis, wa darajatuhu, dan tahap atau darjat hadis tu, min haitsu, sama ada sahih, hadis sahih, atau al-hasan ataupun hadis hasan, atau al-dhaif ataupun hadis dhaif. Biasanya ulama-ulama hadis dia standardkan ada 3 lah, iaitu hadis sahih, hasan dan dhaif. Kemudian kita pergi pada kategori jenis-jenis hadis berdasarkan ta'arif hadis tu, iaitu hadis yang disandarkan pada sesuatu yang disandarkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada perbuatan, perkataan atau takrir atau sifat. Baik. Yang pertama, sunnah qauliyah. Apa itu sunnah qauliyah? Mungkin kita pernah jumpa hadis ni dalam kitab, dalam buku, dalam artikel, mana-mana lah. Dikatakan sunnah qauliyah. Wahia min aktsar anwa' sunnah. Ini yang paling banyak jenis sunnah ni, hadis ni. Aqwal ya. Qaul maksudnya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan ataupun sabdakan. Itu hadis qauliyah. Contoh, An Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ba'dak. Qala qul amantu billah summa istaqim. Ini contohnya daripada Sufyan bin Abdullah Al-Thaqafi. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, katakan padaku dalam Islam satu perkataan yang mana aku tak akan tanya selepas. Apa dia? Rasulullah pun bersabda, katakanlah aku beriman pada Allah dan kemudian istiqamah. Kata amantu billah summa istaqim, ini kata sebagai qauliyah. Ya, qauliyah. Hadis yang kedua, qaul Rasulullah SAW, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Sabda Rasulullah, orang Islam itu
iaitu dia sejahtera orang Islam yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Maksudnya orang Islam tu kena jaga lidahnya dan tangan daripada menyakiti orang lain. Wal muhajir, orang yang berhijrah itu ialah berhijrah daripada, iaitu meninggalkan dari sesuatu yang Allah larang daripada. Yang maksud kalau maksiat dan dosa, kita hijrah kepada perkara yang baiklah, tinggalkan maksiat dan dosa. Ini sunnah qauliyah. Baik, sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah ni sunnah yang dilakukan oleh Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat. Para sahabat cerita tentang apa yang Nabi lakukan. Contohnya, An Malik bin Huwairith radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadaratis salah falyu'azzin lakum ahadukum wal yu'ammakum akbarukum." Muttafaqun alaih. Maksudnya ketika mana daripada Malik bin Huwairith dikata sabda Rasulullah SAW, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Aku sembahyang. Maknanya hadis ni menyuruh kita lihat apa yang Rasulullah solat. Wa idza hadaratis salah, bila datangnya solat, wal yu'azzin lakum, maka kena azan lah. Salah seorang kamu kena azan. Wal yu'ammakum akbarukum, dan seorang yang besar daripada kamu kena jadi imam. Besar di sini maksudnya mungkin dia umur, maksud ilmu dan sebagainya. Ada syarat-syarat imam. Itu wujud dalam kitab fiqh. Baik, sunnah taqririyah. Sunnah taqririyah ni sunnah pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ma'aqar Rasulullah SAW mimma ra'ahu min ba'li ashabihi. Sesuatu yang Rasulullah tetapkan, takrirkan, sesuatu yang pandangannya daripada sahabat. Fa'alan kana aw qawlan, sama ada perbuatan ataupun percakapan. Biyaqa'u fi hadratihi wa la yankirihi. Dia berlaku di hadapan Nabi dan Nabi tidak mengingkarinya, tidak menafikan dan tidak melarangnya. Wa ay yaskutu anhu, Nabi hanya diam sahaja. Ataupun yuwafiqu alaihi muzhiran, Nabi dia kata setuju secara jelas li istihsanihi wa ta'idihi, dengan mengatakan perkara itu baik ataupun dia meneguhkan perkara itu. Wa ya'udzaika iqrar, maka itu dikira sebagai iqrar. Ya. Contoh hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anu kharaja rajulan, bahawa ada dua orang sahabat dia keluar fi safar, dalam musafir. Laisa maha ma, dia tak bawa air, dua-dua tak bawa air. Ya, musafir dalam padang pasir ni. Wa hadaras solat, maka datanglah waktu solat. Fatayamuma sa'idan tayyiban, maka dua-dua bertayamum dengan debu ataupun tanah yang suci. Fasaliya, dua-dua pun sembahyang. Fawajada ma fi waqt, maka ketika solat tu didapati ada air pada waktu tu. Fa'ada ahdahuma solat, salah seorang daripada sahabat ni dia mengulangi solat. Dia ada dua solat wal wudu, dan wudu. Maknanya dibatalkan solatnya ataupun dia solat semula dengan ambil wudu. Walam ya'id al-akhar, dan seorang lagi tidak diteruskannya dengan solat bertayamum tadi. Summa ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dua-dua datang berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu, dia pun sebutlah peristiwa tu atau keadaan tu. Faqala, maka Rasulullah sabda, lillazi lam ya'id asabta sunnah, siapa yang tidak mengulang solatnya tadi, kekal dengan tayamumnya, Nabi sebut asabta sunnah, kamu telah melaksanakan sunnah. Waqala akhar, dan dikatakan pada yang mengambil wuduk semula, solat semula tadi, laka ajran marrataini, bagi kamu ada pahala 2 kali. Dua-dua itu pun dikira sah. Dikira sah. Itu dalam iqrar Nabi SAW. Rasulullah tak menafikan, tapi dia meneguhkan tadi, ta'yid dan istihsan pada dia. Itu hadis takriri, contoh ya. Banyak lagi lah hadis-hadis tu. Okey. Itu contoh hadis qauli, fi'li, takriri. Oh, boleh tak ni? Macam dah ngeluh je. Pukul apa dah ni? Oh, pukul 12 lebih. Baik. Kemudian kita pergi kepada marahil nasy'ah ilmu hadis. Ya, ini adalah peringkat-peringkat perkembangan ilmu hadis. Ya. Dia ada peringkat zaman Nabi, zaman sahabat dan sebagainya. Kita lihat hadis yang ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Amal hadis lam yakun sya'nu kadzalik. Adapun hadis zaman Nabi bukanlah keadaan begitu yang ada sekarang ni. Haitsu annahu lam yudawwan
jami'ahu tadwina rasmiyan. Dia tidak disusun, tak dihimpunkan secara rasmi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama duwina al-Quran, sebagaimana dihimpunkan Al-Quran tu. Ya. Nabi melarang sahabat menulis, menghimpunkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintahkan hanya Al-Quran sahaja. Walam ya'mur sallallahu alaihi wasallam ashabahu, Rasulullah tidak menyuruh, tidak memerintahkan sahabatnya bidzalika asbab adidah, dengan melakukan itu dengan sebab-sebab tertentu. Antaranya dua sebab utama. Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam baina ashabihi radhiyallahu anhum. Nabi dihidup di kalangan sahabat-sahabatnya. Ba'da bi'atsah, selepas dia dilantik menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. Salasan wa 20 sanah, 23 tahun. Itu yang pertama. Jadi fakana tadwinu kullu kalimatihi wa aqwali af'alihi wa kitabi asira. Jadi untuk menghimpunkan setiap kalimahnya, perkataannya, perbuatannya, penulisannya asir, agak sukar sikitlah. Ya. Sebab ada sahabat yang tak tahu menulis, ada sahabat yang tahu menulis. Yahtaju zalika ila tafarrughil katsir min as-sahabah. Kenalah membahagi-bahagikan kerja ni pada sahabat-sahabat yang ramai, jadi susah. Semalam yakun sahabat jami'an yuhsinu kitabul waqn izin. Dan pada ketika itu pula sahabat-sahabat semuanya tidaklah baik dalam penulisan. Dalam penulisan tak semua boleh menulis. Balkana kutab minhum afradu qalail. Bahkan yang menulis kitab kebanyakan individu-individu yang sedikit. Ya. Wajul tarkizihim, dan itu yang difokuskan lebih kepada Al-Quran. Sebab yang kedua, al-khawfu min hudus al-labsi ala amatil muslimin. Takut berlakunya percampuran di antara masyarakat umum dan Islam. Idza dawwanu hadis fa yakhtalitu bil Quran. Jika dihimpunkan hadis, maka dia akan bercampur dengan Al-Quran. Khususnya fitil kal fatrah mubakirah, pada tempoh permulaan yang awal, allati lam yaktamil fiha nuzul wahyi, yang mana masih lagi belum sempurna turunnya wahyu. Wahyu masih belum sempurna sehinggalah Rasulullah wafat. Jadi takut bercampur antara hadis dan Quran, sebab dua-dua keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana Quran yanzilu fiha mufarraqan hasba waqi' wa ahdas. Quran yang di mana diturunkan berbeza-beza mengikut keadaan dan peristiwa. Idafatan ila anal Arab kan umat ummiyah. Disandarkan pula di samping itu orang Arab ni ialah mereka ni umat yang ummi, tidak tahu membaca dan tak tahu menulis. Wa kana ya'tamidu ala zakiratun. Mereka hanya berpegang pada ingatan saja. Ala zakirah, ingatan saja. Fima yu'al hafal. Walidzalika, oleh demikian, urifu biqawtuz zakirah wa surahfaz. Mereka ini, golongan mereka ini dikenali sebagai orang yang kuat mengingat dan cepat menghafal. Ini orang Arab, hebatlah. Kata Rasulullah satu, gitu juga. Wa kana nuzul Quran mufarraqan ala ayat wa suwar saghirah. Jadi turunnya Quran juga berpecah-pecah ataupun berbagai-bagai mengikut ayat-ayat dan surah-surah yang kecil. As'al tafarruq li hifzihi, mudah untuk dihafalnya, wa istizkarihi, untuk diingatnya, wa ihtifaz bihi fi sudurihim, untuk dijaga dalam hati-hati mereka. Jadi faktor yang kedua ni takut bercampur di antara hadis dan as-sunnah. Dua faktor utamalah. Okey. Baik. Dengan sebab dua utama itu juga, ya, min asrar, inilah rahsianya tidak dikumpulkan hadis pada zaman Nabi SAW. Ya, ada mutadwin hadis di ahli Nabi SAW. Berdasarkan larangan Rasulullah SAW pada sahabatnya, la taktubu anni wa man kataba anni ghairal Quran falyamhu. Jangan kamu semua tulis daripadaku, mana hadis Nabi. Siapa yang telah tulis daripadaku selain Quran, maka padamkan dia, hilangkan dia. Ini perintah Rasulullah SAW. Walakin, akan tetapi, hadza la ya'ni abadan. Ini bukanlah maksud selama-lamanya anal hadis lam yuktab minhu. Hadis ini tidak ditulis pada zaman Rasulullah SAW. Faqad warada athar sahih. Terdapat juga athar. Atharnya iaitu kata-kata sahabat, yang sahih menunjukkan ala anna qad waqa'at kitabahu kitabatu syai' min hadis as-sunnah nabawi. Menunjukkan berlaku juga penulisan sesuatu dari hadis pada zaman Nabi, tapi dia jaranglah.
ya, tak ramai. Sebab Nabi dah larang. Walakin hadzal kitab akan bisifat khasah. Akan tetapi kitab atau penulisan ini dengan sifat khusus saja. Jadi tak ada berkaitan dengan umum, khusus saja, pribadi, simpanan pribadi sahabat. Walau takun amah fi bihaitsu tatadawalu hal kitab bainan nas. Dia tak berlaku penulisan ni di kalangan manusia, tak ada. Pada amar Rasulullah fi Fathul Makkah ayat tebuli Abi Syah. Contohnya Rasulullah perintahkan sahabatnya dalam pembukaan kota Mekah untuk menulis. Siapa yang tulis? Abi Syah. Ya. Satu khutbahnya dalam Fathul Makkah. Maksudnya ada jugalah tertentu yang Rasulullah minta tulis, ya. Ataupun tulisan-tulisan kepada raja-raja dan pembesar-pembesar yang menyeru mereka untuk masuk dalam agama Islam. Rasulullah minta sahabat tulis, hantar surat. Surat-surat itu dalam bahasa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain, kata bapa amarihi. Rasulullah perintah ataupun tulis sebahagian pada pemimpin-pemimpin ataupun pekerja-pekerja untuk menulis berkaitan dengan batasan-batasan had bagi nasab, kadar zakat, jizyah, diat dan sebagainya. Itu pun ditulis, ya. Benda ini tak ada dalam Quran tapi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis. Okey, dan ini contoh-contohlah yang ada. Contohnya Sahifah Abdullah bin Amr al-As, ini pun antaranya lah. Antara contoh-contoh yang hadis yang masih ditulis secara pribadi oleh para sahabat. Baik, hadis pada hadis Khulafa ar-Rasyidin. Hadis pada zaman Khulafa ar-Rasyidin. Jadi sifat yang sama zaman Rasulullah, para Khulafa ar-Rasyidin lam yudawwan hadis fi suhuf. Tidak mengumpulkan, menghimpun hadis-hadis dalam suhuf pada zaman Rasulullah. Sama faktornya, khasyata ikhtilatihi bil Quran. Takut bercampur dengan Al-Quran. Fa innahu lam yudawwin kadzalika fi ahdi Khulafa ar-Rasyidin. Ya, ini pun sama, tidak dihimpunkan pada zaman Khulafa ar-Rasyidin, sebabnya karahata, ya, takut, ya. Ayat takhizahun nas musafahan musahifa yudahuna biha suhuf Quran. Takut manusia atau orang Islam ambil suhuf-suhuf ni guna bercampur dengan suhuf Al-Quran. Wa ahduhum bil Quran la yazal hadisan. Pada zaman mereka ni, Quran ini dia sentiasa jadi hadis. Sebab Quran sentiasa diungkapkan dalam mulut-mulut para sahabat. Sebab tu takut tak boleh nak tahu antara mana hadis mana Quran. Ya, kecuali sebelum tu akan sebut qala Allah Taala, qala Allah Taala ataupun qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ini sifat orang zaman sahabat, ya, memang cakapnya hadis dengan Quran sahaja. Wa khususan man dakhala fil Islam fi ahli afaq, dan khususnya siapa yang masuk Islam min ahli afaq. Ahli afaq maksudnya orang luar daripada kota Mekah dan Madinah. Dia bukan bukan sahabat. Walau anal hadis duwina wa wuzi'a ala amsar. Walaupun hadis itu dihimpunkan dan diedarkan, ditausikkan kepada banyak tempat, ya. Wa tanawal wan nas bi hifzi wa dirasah li zahamat al-Quran, ya. Jadi diambil, manusia pun ambil, menjaga dan belajar, ya, li zahamat al-Quran. Kerana apa? Kerana zahmah Quran itu, besarnya Quran itu, ya, perincian bagi Quran itu, ya. Walam yu'man ayyal tabisa bihi ala katsir minhum wa lidka ahjamal khulafa ar-rasyidun ala kitab hadis wa tadwinhum mudatul khilafatihim. Dan tidak merasa aman, ya, siapa yang mencampurkan Al-Quran dan hadis pada zaman mereka ni. Dan ini yang ditegah oleh khulafa ar-rasyidin dalam penulisan hadis dan mengumpulnya pada tempoh khilafah mereka. Mereka tak buat pun. Okey, pada kurun yang kedua Hijrah, pada zaman Umar bin Abdul Aziz, selepas zaman Ali bin Abi Talib, masuk pada Umar bin Abdul Aziz. Dalam Umar bin Aziz ini barulah bermulanya penulisan dan pengumpulan hafalan-hafalan Quran, ya. Kenapa? Takut menjaga daripada hilang dan diselewengkan dan ditulis kepada pembantu-pembantu dan wali-wali, menyuruh mereka untuk menulis kitab hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman ni dah mula zaman fitnah, zaman peperangan. Jadi berbagai-bagai hadis palsu keluar pada zaman ni. Ini Umar bin Abdul Aziz, dia mengarahkan ulama-ulama Islam dalam di mana-mana bandar untuk menulis. Contohnya ayat ni, ya, unzuru ilal hadis Rasulillah fajma'u.
Lihat daripada hadis Nabi dan himpunkan. Ini perintah. Perintah ni kepada siapa? Perintah kepada Imam Muslim. Ya, zaman tu zaman Imam Muslim, jadi pemerintah ketika itu Umar bin Abdul Aziz, dia perintahkan Imam Muslim supaya tulis hadis ni. Contoh ini antara yang pertama lah, ya. Baik, ini antara penulisan-penulisan hadis seterusnya lah. Kita tulis, ini semua nama-nama ni, tak perlu hafal lah ni nama-nama semua ni. Abi Sa'id bin Abi Arubah, ya. Sufyan Ats-Tsauri, Amr bin Auza'i, Allah Mubarak, Ma'mar bin Rashid, ni semua nama-nama ni lah, ya. Banyak tempat lah tulis, kemudian disebarkan. Ni antara penulisnya, kemudian disebarkan ke semua tempat. Pada kurun yang ketiga, ni zaman Abbasiyah ni, dah ada lah, banyak lagi lah hadis-hadis daripada kaum sahabat ni dihimpunkan. Ada yang dikatakan Sahih Masanid, Musnad bin Ahmad, ya. Ada yang katakan sahih, dihimpunkan kitab jami', macam lah Imam Bukhari pun ada zaman ni pada kurun yang ketiga Hijrah. Dan mula berkembang penulisan ilmu hadis. Okey, ni antara lah, kita tahu ni lah antaranya. Muslim, Bukhari, Sunan Abu Dawud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Ni nama-nama imam besar dalam bidang hadis. Pada kurun yang keempat, pada kurun keempat ni, yang ini dah mula berkaitan dengan perbincangan berkaitan sanad hadis, rawi hadis, ya, rawi hadis. Ini kitab-kitab yang lain lah. Ini pun apa ni? Wa idza takalamu syai' min al-asanid, dan mereka berbincang berkaitan sanad dah. Pada kurun keempat bermula berkaitan sanad. Sanad ni membincangkan rawinya tu. Sebelum kurun ketiga masih syarah hadis, matan hadis, syarah hadis, istinbat hadis. Tapi pada kurun keempat dah mula bincang berkaitan sanad hadis. Sorry, sanad dia, sanad. Sanad ni rawi hadis. Sama ada rawi tu okey tak okey dan sebagainya. Dah mula zaman tabi'in, ni antara kitab-kitab yang ditulis Imam Ibn Hibban dan sebagainya. Ini semua nama-nama saja. Okey. Perkembangan ilmu mustalahul hadis. Tadi ilmu hadis, ilmu mustalah. Mustalah ni kajian lebih mendalam berkaitan dengan rawi, berkaitan dengan standard hadis hasan, sahih, dhaif dan sebagainya. Jadi pada zaman dahulu, zaman para sahabat sebenarnya dah kaedah bagaimana menentukan hadis tu okey tak okey. Orang tu cakap betul ke hadis tu, ataupun orang tu kata dia daripada Nabi ke bukan. Jadi ini kaedah yang digunakan juga oleh ulama-ulama hadis, diambil daripada para sahabat. Yang mana para sahabat ambil kaedah ni dalam usul manhaj Quran. Bila melihat pada seorang yang berkata-kata, yang pertama perkataan tu kalau dia nak ambil, dia tengok dulu. Kalau orang tu menipu, tahrim kadzabi, haram menipu. Kalau orang tu dah menipu, tolak terus. Kita akan terima orang menipu walaupun sekali dia menipu, tolak terus. Kaedah yang kedua, rafadha wa rafdi wa raddi khabar fasik. Kaedah kedua, kita menolak, rafadha, radda, menolak khabaran fasik. Orang fasik, orang yang selalu melakukan dosa kecil berterusan, fasik. Ya, jadi sampailah dia dosa besar. Fasik lah. Orang fasik kita tak terima pandangan dia. Ya, kalau dia cakap pun hari ini, kalau dia orang fasik kita tak terima lah. Tak betul orang tu. Kena selidik dah. Kemudian disyaratkan adalah liqabul khabar rawi. Disyaratkan adil orang tu dalam menerima khabar rawi tu. Ya, orang nak terima khabar daripada seorang rawi, dia kena ada syarat adil. Orang tu yang meriwayatkan kena adil, dia kena adil. Adil ni apa? Konsep adalah ni maksudnya dia bersifat benar. Ya, benarlah. Bukan adil meletakkan sesuatu tempat yang bersifat benar. Nanti kita bincang lebih mendalam apa sifat adalah, sifat udul ni, adil ni. Contoh Imam Ahmad bin Hanbal pernah mencari musafir mencari hadis ke Iraq, ke Baghdad misalnya, ke Baghdad. Lalu dia nampak orang yang hadis ni sedang berikan makanan. Ada riwayat kata ayam, ada riwayat kata burung, ya. Bila dia beri makanan tu, maka dia main-mainkan ayam tu. Maka Imam Ahmad tak ambil pun hadis daripada orang tu sebab dia tidak adil sifatnya. Dia memainkan binatang. Ya. Yang keempat, tasabbut min kulli qadiyah. Dia sifat sabit, tetap. Dia tak berubah, tetap. Dia banyak orang mengatakan tentang itu. Ya. Sesuai dengan perkataan, sesuai dengan keadaan. Yang kelima, tahrim naqal khabar makzub, haram
menaqalkan ataupun meriwayatkan hadis daripada orang yang berdusta atau yang telah didustakan. Ya. Dulu banyak kisah-kisah zaman sahabat, khususnya para peniaga nak melariskan perniagaannya mendatangkan dengan hadis-hadis palsu. Ya, itu antara ini. Baik. Ini tak adalah. Ini antara ulama-ulama antaranya menulis kitab Risalah. Imam Syafi'i pun ada kitab Risalah, ya, berkaitan dengan ilmu hadis ni. Imam Bukhari pun ada, Imam Muslim Al-Bukhshairi pun ada. Ini nama-nama imam dan kitab-kitab je lah. Ini pun antara kitab-kitab karangan-karangan yang masyhur dalam ilmu mustalah hadis, ya. Ini antara ni hadis Fasil bin Rawi Ra'i, ini semua nama-nama lah. Ini semua kitab-kitab hadis. Ya, ini pun kitab hadis. Ini semua senarai je. Apa pun. Okey. Kesimpulannya ialah dalam perkembangan ilmu hadis dia ada perkembangan permulaan, panggil marhah nasyuk, perkembangan permulaan, yang ini pada zaman sahabat yang sehinggalah berterusan sehingga kurun yang pertama hijrah. Sampai ila nihayah akhir kurun pertama hijrah, ya. Pada ketika ini tidak dihimpunkan, tidak ditulis hadis, takut bercampur dengan Al-Quran, ya. Okey. Marhalah yang kedua panggil marhalah takamul. Ini marhalah satu peringkat menyempurnakan hadis Nabi. Ini permulaan kurun matlaq kurun sani, permulaan kurun yang kedua sehingga awal kurun ketiga. Ya. Jadi para ulama pada ketika ini mementingkan perincian, tadqiq, tamhis wa tadqiq. Ada perincian dalam menerima riwayat-riwayat hadis. Ya, kerana lam yakun hunaka tadwin. Sebab tidak ada di sana dihimpunkan kaedah-kaedah, tak ada. Ya, cuma dijaga, itulah keadaannya. Okey, ini sempurnaan. Dan marhalah seterusnya marhalah tadwin, marhalah pengumpulan ilmu hadis yang berbagai-bagai ni. Ini bermula pada kurun yang ketiga hingga pertengahan kurun keempat. Ini yang mula Imam Zahabi masuklah. Kurun ketiga dipanggil kurun emas, ya. Ini pada zaman Abbasiyah ni. Amawiyah masuk zaman Abbasiyah. Ini banyak perbincangan, dalam ni banyak dihimpunkan kitab-kitab sunnah, ilmunya dikumpulkan secara perinci atau secara lengkap, ya. Okay. Dan ya ini zaman penulisan kitab-kitab dalam ilmu hadis. Ya, ini mula zaman penulisan. Tadi dikumpul ni zaman penulisan pula. Ini pun dah mula ulama bincang ke hadis. Ya, ini berkaitan dengan zaman disempurnakan pengumpulan ilmu hadis. Ini zaman pada kurun yang ke-7 hingga kurun yang ke-10 hijrah. Ini dah mula banyak kitab-kitab dan lengkap, dan kita guna hari ini pun kitab-kitab ni lah antaranya. Ya, semua hari ni orang tak bincang panjang dah. Ini contohnya lah Ibn Salah, kitab Ibn Salah yang saya pernah ada masukkan dalam KLMS tu, kitab Ibn Salah. Itu kitab asal permulaan bagi pengumpulan ilmu bidang mustalahul hadis. Muqaddimah Ibn Salah. Kemudian asrul ruqud wa jumud. Ini zaman sekarang ni. Ya. Dah mula tepulah zaman yang tak banyak dibincangkan. Orang tak ada bincang bab hadis lah. Cuma pada zaman ni cuma dibincangkan ijtihad saja tentang masalah-masalah ilmu. Tentang penulisan ilmu buku hadis. Itulah muhadarah-muhadarah yang ada. Itu sajalah. Tak ada dah bincang dalam dah. Sebab bincang dah habis pada zaman sebelum ni. Ya, ini peranan dalam menaikkan dan membina pada zaman moden. Ini pada zaman moden ni cuma kaedahnya kita guna banyak elektronik lah. Dah ada dalam laman web, dah ada dalam sistem dan sebagainya. Diperincikan ni. Okey, wallahu a'lam.